Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Kemudian kita hari itu dah sampai kepada perbincangan berkenaan dengan ayat yang ke 40 sampai 49 sampai 74. Yang mana ia merupakan isi kandungan yang pertama, tajuk pertama dalam isi kandungan dalam bahagian pertama itu surah Al-Baqarah. Itu berkenaan dengan tajuk muamalah ataupun perangai tingkah laku Bani Israel ini dengan Musa alaihissalam. Allah Taala jadikan potongan pertama surah ini, itu bahagian kita kata start daripada boleh katakan keseluruhan juzuk yang pertama. Juzuk pertama surah Al-Baqarah untuk membincangkan berkenaan dengan kenapa layak Bani Israel dilucutkan daripada mereka penguasaan dan juga wahyu daripada wahyu di muka bumi ini. Wahyu wahyu, panduan dan juga penguasaan di muka bumi. Kenapa Allah Ta'ala tarik? Pasal telah diberikan wahyu, hidayah, Allah Ta'ala takkan sesatkan satu manusia tadi melainkan dengan sebab. So apakah alasan-alasan dia? So ini yang kita bincangkan. Dalam ayat yang permulaan itu atau ayat pendahuluan dia itu ketika ayat yang ke-40 sampai 48 kita bincangkan secara ringkas berkenaan dengan nikmat-nikmat apa yang mereka perolehi dan juga peringatan Allah Ta'ala berkenaan dengan kufur. Tapi lepas tu dalam ayat 49 sampai 74 memang khusus Allah Ta'ala perincikan apakah nikmat-nikmat yang mereka perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita bincangkan itu adalah berkenaan dengan awal tu penyelamatan mereka daripada Fir'aun dan juga tentera Fir'aun, dibelahkan lautan untuk mereka lintas. Kemudian ditenggelamkan Fir'aun depan mata mereka supaya mereka lihat. Tapi lepas tu mereka pergi sempah patung anak lembu, Allah Ta'ala ampunkan nikmat lagi. Kemudian mereka bila Musa AS suruh mereka supaya bunuh satu sama lain ataupun bunuh diri untuk taubat, ada yang buat dan tak buat. Tapi lepas tu Musa kisah selesai, Musa AS bawa mereka 70 orang di kalangan orang yang golongan yang alim ataupun berpengetahuan di kalangan mereka ke Sinai, Bukit Sinai untuk menerima arahan Allah Ta'ala. Tiba mereka kata kepada Musa, kami tak beriman dengan kau sehinggalah kami lihat Allah Ta'ala nyata depan mata kami. Nyata depan mata kami baru kami beriman. Lalu Allah Ta'ala matikan mereka dengan petir. Datang petir meletup depan mereka dan mereka mati. Lepas tu Allah Ta'ala nikmat dia hidupkan balik. Hidupkan balik. Dah mati tu hidup semula. So lepas hidup semula, dan ada lagi Allah Ta'ala ungkit pula berkenaan dengan makanan diturunkan ke atas mereka. Suatu mereka tersesat di padang pasir, kemudian dipayungkan mereka ni awan. So, jadi mereka sentiasa berada dalam kenikmatan. Nikmat-nikmat terperinci Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni, yang kita belajar mungkin dalam surah-surah lain mungkin akan datang dengan lebih banyak lagi. Tapi ini di antara yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka supaya laksanakan apa benda diperintahkan, kerana nikmat dah banyak dah bagi, apa lagi tinggal. Dan bahkan kita bincangkan itu, kerana kenikmatan yang nyata depan mata mereka, maka Allah Ta'ala jadikan kekufuran mereka itu adalah benda yang besar. Bukan setakat benda kecil, bukan setakat pilihan dan sebagainya, option. Tapi kerana mereka memang kufur, kerana mereka dapat nikmat yang nyata, maka Allah Ta'ala tuntut dari mereka ni keimanan yang total. Tidak ada lagi sebarang keraguan patut timbul. Dan bila mereka degil, maka Allah Ta'ala berikan hukuman yang lebih berat. Ni sekarang Allah Ta'ala ungkit macam mana Allah Ta'ala berikan. Baik, hari ini sambung dan itu kita dah baca tafsir ringkas sampai 57. Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan nikmat Allah Ta'ala berikan. Jadi ayat yang sepatutnya sekarang ni kita masuk ayat 58 sampailah mungkin kita ambil sampai 60 kot. Tengok keadaan macam jauh dia. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Baik. Saya lihat dia kata wa idh qulna dkhulu, dan tatkala qulna kami katakan udkhulu hadhil qaryah, masuklah kamu semua kampung ini. Fakulu minha, maka makanlah daripadanya, haitsu syi'tuma, dari mana saja kamu inginkan, di mana saja, mana ragadan, sepuas-puasnya, sepuas-puasnya. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah albab, pintu berkenaan, sujjada, dan keadaan tunduk. Waqulu, dan katakanlah, hittatun, gugurkanlah. Hittah tu maksud dia, hittah lah, gugur maksud dia. Hatta yahutu maksud dia letak atau jatuhkan. Qulu, sebutlah hittah. Naghfir lakum khatayakum, kami ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Wa sanazidul muhsinin, kami tambahkan untuk orang-orang yang buat kebaikan. Fabaddala alladhina zalamu, maka telah menukar ganti orang-orang yang zalim. Qaulan, kata-kata, ghairal ladzi qila lahum, bukan yang dikatakan kepada mereka. Mana yang dikata mereka lain, tapi mereka cakap lain lah. Maka Allah Ta'ala kata, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turun ke atas orang yang zalim, rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun, bencana daripada langit, dan sebab apa mereka dahulu berbuat derhaka. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, dan ingat tatkala mana meminta minum Musa untuk kaumnya. Liqaumihi, li untuk kaum hinya. Faqulna, maka mengatakan, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu al-hajar, batu berkenaan. Famfajarat, maka terpancar, minhu, daripada batu berkenaan, daripadanya itu batu berkenaan, isnata asyrata, 12, isnatu 2, isnata 2, asyrata 10, aina, mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, sungguhnya telah mengetahui setiap manusia akan minuman mereka. Manakah minuman mereka, mana tempat laluan. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yang kamu buat kerosakan, yang kamu merebakkan di muka bumi, itu mufsidin, dalam keadaan buat kerosakan, Okey, baik. Sambung kita ambil berkenaan dengan tafsir dia. Surat yang ke 89 Baik, bila Allah nyatakan kenanglah kamu semua apabila Allah memerintahkan kamu agar masuk Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, dan dia berkata, makanlah apa yang kamu hendaki dan masuklah pintu berkenaan dalam keadaan sujud kepada Allah sambil berdoa kepadanya agar menggugurkan daripada kamu kesalahan-kesalahan. Maksud mereka ketika mereka diarahkan, cuma masalah tajuk, adakah bandar yang pertama mereka masuk tu adalah Baitul Muqaddas ataupun bukan? Para ulama bercanggah pendapat. Ada kata bandar lain. Kisah yang berlaku pada mereka ni kisah tangkap ikan ada sekali, kan? Kisah yang ini. Kemudian yang kisah Baitul Muqaddas tu memang tajuk mereka tak nak masuk tu tajuk lain. Tajuk yang akan dibaca dalam surah yang lain. Tapi yang tajuk ini ada kata bandar lain. Pasal sebelum mereka sampai ke Palestin untuk masuk semula ke tanah asal, iaitu Ibrahim alaihissalam, dulu tinggal dulu Ibrahim tinggal di situ. Kemudian anak dia Ishak dan juga Yakub juga di situ. Cuma lepas Yusuf alaihissalam dibuang, kan, kemudian sampai ke Mesir jadi menteri, dibawa semua keluarga dia pergi ke Mesir. Semua keturunan anak-anak Yakub tu dibawa pergi ke Mesir. So dari situlah mula berkembangnya tinggalnya Bani Israel ini di Mesir, kerana Yusuf alaihissalam punya kedudukan. Lepas Yusuf alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di situlah tempoh panjang lepas keturunan demi keturunan tu,
timbul satu peringkat mungkin apa tidak disukai oleh keluarga Firaun sendiri dan sebagainya, atau orang tempatan, maka mereka ditindas. Mereka tindas. Dan sebab kenapa tugasan Musa AS yang pertama adalah bawa keluar saja Bani Israel daripada Mesir. Tak payah tinggal situ dah. Sebenarnya itu menyebabkan masalah. Pasal mereka ni seolah macam apa, dikatakan cuba merampas apa hak orang asal dan sebagainya. Tapi sebenarnya kedudukan mereka situ tidak beri ancaman langsung. Jadi dengan sebab itu, kezaliman kat atas mereka ni Allah Ta'ala tak pernah redha. Dan juga Allah Ta'ala tak pernah izinkan. Maka itu sebab Allah Ta'ala utuskan Musa AS untuk menyelamatkan mereka. Okay, dan kita kata itu yang kita kata dalam lepas mereka lintas Laut Merah, mereka bergerak semula daripada seberang sana untuk naik ke atas pula pergi ke tanah asal Ibrahim AS. Itu cerita dia. Jadi dalam perjalanan tadi kita kata ada yang kata ada orang kata mereka berhenti beberapa tempat sebelum bergerak. Ada kata tak, mereka berjalanlah dalam perjalanan tadi dan akhirnya madar terakhir adalah Baitul Muqaddas yang mereka tinggal di situ. Dan kisah berkenaan dengan tangkap ikan pun zaman Musa juga. Yang mereka tak dibenarkan pada Sabtu dan sebagainya, maka ditukar jadi beruk. Mereka itu pun ada juga kisah nanti. Jadi ada kata berhenti 2 kali sebelum Baitul Maqdis, ada kata tak, mereka bergerak macam itulah. Kisah tu dalam perjalanan, mana mereka berkampung sementara dalam perjalanan. Ada kata tak, benda tu berlaku pasal mereka tak masuk Baitul Maqdis. Untuk mereka settle down, mereka tak settle down kecuali Baitul Maqdis tu, mereka tak settle down kecuali kita zaman Daud AS. Daud sebelum tu mereka tak masuk. Mana bila Musa ajak masuk, mereka tak nak masuk. Dan mereka enggan masuk. So tajuk masuk bandar tadi, sebab kenapa ada para ulama yang nyatakan masuk bandar tadi bentuk mereka ni, yang bandar ini bukan bandar yang Baitul Muqaddas. Tapi setengah ahli tafsir tak, itulah Baitul Muqaddas yang dikata pada mereka. Sebab tajuk ni dia orang masuk. Sedia orang masuk dan juga dia orang cakap benda lain. Kalimah lain. Ni perbahasan para ulama lah, ahli tafsir berkenaan dengan berapa bandar mereka berhenti sebelum mereka masuk Baitul Maqdis. Pasal mereka tak bergerak terus masuk. Pasal on the way tu, dan perjalanan tu banyak kisah, bukannya sekali. Bahkan ada kata tempoh perjalanan tadi, ada kata 40 tahun, ada kata tak, lepas Musa AS dimatikan mereka sesat 40 tahun. Allah Ta'ala alam. Pasal ni kita kata kisah yang kita kata clarification nyata tak dapat. Pasal dalam Taurat, kalau kisah tu datang, kita tak, kalau Nabi Muhammad SAW tak clarify, tak nyatakan ya itu betul, maka kita tak ada disuruh untuk percaya. Tak disuruh untuk percaya, bahkan kita cuma dengar dan tidak ada mengambil sebarang pengajaran di situ kecuali cerita saja. Kalau nak bercerita pun. Sebab para ulama nyatakan pasal Nabi nyatakan berkenaan dengan hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah daripada Bani Israel dan tak salah. Ada kata an tu bukan maksud daripada, tapi mengenai. Ceritakanlah mengenai Bani Israel dan tak usahlah kamu rasa sempit hati. Kena dengar cerita mereka dapat macam-macam, kamu jangan rasa sempit. Seolah Allah Ta'ala tak bagi kamu apa yang mereka dapat, sedangkan kamu ni ada umat yang terpilih. Dan jadi kita kata perbahasan panjang lebar lah tentang tajuk ni. Tapi kita kata yang kena faham sekarang, lepas keluar Mesir, perjalanan lepas lintas tu, sama ada dia berhenti bawah bandar, ataupun dia terus masuk ke Baitul Maqdis. Tapi kisah dia memang Allah Ta'ala suruh mereka untuk masuk bandar. Bandar tadi tak disebut bandar apa, dan diarahkan cara masuk bandar tadi, itu supaya mereka lafazkan dengan satu lafaz, itu hittah, masuk dalam keadaan tunduk. Okey? Supaya dengan perbuatan mereka itu digugurkan segala kesalahan yang mereka yang berlaku. Kerana dia, Allah Ta'ala akan menambah orang-orang yang buat kebaikan daripada kelebihannya. Tetapi kamu telah menukar dan menyanggah. Lalu diorang telah tukar dan ditukar kalimah tersebut daripada hittah jadi hintah. Okey? Mana daripada hittah itu maksud dia inilah gugurkan. Macam kita tak amin kan, kita kata kita tak perlu tukarkan istajib ya Rab, tak payah. Memang itu lafaz amin itu bermaksud makbulkanlah. Dan tapi disyariatkan kita bila lepas sebut doa atau kata tu kita kata amin, kita tak usah tukar perkataan lain. You don't have to change the word. Pasal ini kita kata bentuk lafaz yang syar'i. Dalam syarak macam tu ikut. Kalau dia kata syarak tak ajarkan kita apa perkataan lain, jangan ikut perkataan lain. Pasal itu adalah cara kita kata kepatuhan kita kepada ajaran syarak. Ajaran syarak yang Allah Ta'ala berikan, maka kita ikut. Tapi golongan ni dia kata ditukar perkataan tersebut. Penukaran kata-kata tersebut adalah tak boleh, tak dibenarkan. Tapi dia orang tukar juga. Mana apa-apa lafaz yang datang sepatutnya macam tu, patut baca macam tu. Ya, nanti kita akan sampai nanti pada bahagian pengajaran nanti, dia akan detailkan lagi. Lalu
Allah Ta'ala nyatakan apa tu, dia kata telah kamu tukar kamu tukar dan menyanggah, lalu telah turun kepada kamu azab dari langit dengan sebab kefasikan kamu. Okey, fa anzalna 'alal ladzina zalamu, lalu kami turun ke atas orang yang zalim rijzan minas sama', bencana dari langit. Bima kanu sukun, dengan sebab apa mereka dahulu berbuat kefasikan. Daripada Usama bin Zaid, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, wabak penyakit adalah hukuman yang Allah turunkan, utuskan ke atas satu kumpulan dari Bani Israel. Wabak penyakit adalah satu hukuman yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ke atas satu kumpulan Bani Israel. Ini kita kata, yang kita kata macam apa, tentang bakteria ke wabak penyakit dan sebagainya. Memang ikut zahirnya kita tak tahu macam mana dia datang. Memanglah ada idea daripada ahli sains dan sebagainya ceritakan tentang tajuk apa penyakit ni tadi, kita dikata dah lebih tua daripada manusia. Kan, dah ada asal. Kita kena tahu bahawa sebenarnya kita sendiri pun bukan makhluk asal kat bumi ni. Faham kita sendiri ni bukan makhluk asal bumi. So macam tu jugalah semua benda apa yang di bumi ini, termasuk dengan masalah binatang. Hatta binatang ternakan tu disebut dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala turunkan. Cara turun tadi kita tak salah bayang macam jatuh berlepuk ke, tak patah kaki. Yang bayangin tu pasal turun, itu turun. Kita tak perlu terjemahkan kalimah turun tadi kepada yang lain. Sebab tu bila masuk dalam tafsir berkenaan dengan surah Al-Hadid, surah Al-Hadid, bila Allah nyatakan walaqad dia kata laqad arsalna, ayat 25 surah Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, demi sungguh kami telah utuskan utusan kami dengan bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka ni kitab dan mizan. Kenapa? Liyakuman nas bil qist, supaya tertegak manusia ni dengan ditegakkan manusia dengan kebenaran. Kemudian Allah kata wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Fihi ba'sun syadid, pada yang kekerasan yang kuat. Wa manafi'un nas, dan juga manfaat untuk manusia. Mana Allah Ta'ala turunkan besi, disebut lafaz turun, anzalna, turunkan. Tapi bila kita duk gali besi daripada tanah, kita duk rasa besi tu dekat dalam tanah, actually terbentuk daripada tanah. Betul? Kan kita bayang itu. Okay. The problem dia, ada masalah kat sini. Masalah dia adalah, okay, kalau kita belajar dalam berkenaan dengan elemen, setiap elemen alam ni sebenarnya asal dia satu je. So apa? Kita tahu bahawa elemen nombor satu yang mula-mula sekali, kita tengok yang paling ringan, dia punya kita paling ringan, elemen paling ringan dunia adalah apa? Hidrogen kan satu, dia nombor satu kan. Lepas hidrogen apa? Helium. Okey, dia orang kata sini, hidrogen dia punya atom dia kan dia punya proton dia sebagainya, dia satu, neutron satu. Bila kita tengok nombor dua itu helium, dia jadi dua. Okey, diorang buat uji kaji. Hidrogen ni boleh jadi helium. Cara di sana, kenakan tekanan yang berat, tekanan yang tinggi, dan juga terkenakan tekanan yang tinggi dan juga kepanasan yang tinggi, dia akan menyebabkan hidrogen tadi bertukar menjadi helium. Dia akan jadi, tekan lagi, dia akan jadi berikutnya, dan seterusnya lah. Jadi maksudnya setiap kali, bahkan boleh dikira sebenarnya berapa kekuatan untuk menukarkan daripada hidrogen kepada bahan berikutnya, kemudian daripada sini kepada berikutnya, yang kita nampak dalam jadual berkala. Tahu jadual berkala yang banyak tu kan? Bukan semua bahan tersebut ditemui raw ataupun dalam bentuk mentah dekat bumi ni. Sebahagian elemen tadi dibuat uji kaji sampai dengan tekanan tinggi sebagainya, ditemuilah yang ada bahan-bahan tambahan yang kita tadi letak tu, yang itu yang ditemui kat situ sebenarnya. Sekarang ada dalam 116 unsur sekarang ni, ikutkan jadual berkala tu ada 116 unsur. Tapi unsur-unsur tadi bukan semua ditemui dengan bentuk yang asal dia. Bahkan sebahagian tadi kita jumpa ada separuh tu kan digunakan synthetically untuk ni, dan juga muncul ni baru dapat hadiah Nobel. Banyak orang dapat hadiah Nobel ni tu je, Nobel Prize. Pasal apa? Menemui unsur baru. Semua orang nak unsur baru kan. The founder of the element. Element tu dah wujud dah. Cuma dia kata kalau yang pakai uji kaji tadi dia gunakan kepanasan tinggi, suhu yang tinggi, wujudnya unsur baru. Faham tak ke complicated sangat? Bukan sains stream. Okay. Saya tunjuk Raja, saya tunjuk gambar. Dia kata tak ada gambar masalah juga. Ya, tahu. Tak ada imagine Okey, jap. Saya tunjuk gambar.
Masalah juga ngajar macam-macam benda masuk. Tak apa. Dia tak apa, pening kepala dalam belajar bagus. Kalau pening kepala dalam benda lain ni tak elok. Okey, contoh dia kat sini Ni pasal nak fahamkan berkenaan dengan bila Allah Ta'ala kata turunkan. Bila kita kata turunkan tu, masalahnya orang bayang turun. Okey, sekali saya tunjukkan apa itu maksud turun. Benda pula nak mau masuk ni. Salah ni. Ya. Pula. Pula. Apa salah tak boleh masuk? Oh, la bahasa Arab patutlah. Okey. Ini kalau ni dah kena lock ni. Okey. Contoh ni tengok. Okey. Ni contoh. Pasal nak fahamkan apa itu turun, Baik. Dalam istilah yang kat sini kan, kita pasal 25 tak nyatakan dan kami dah turunkan besi dalam keadaan mengandungi kekuatan yang handal serta okey. Nak tunjuk gambar sikit. Okey, ni kan unsur yang kita ada kat dunia ni kan. Okey, jalur berkala ni. Actually sebahagian jalur berkala ni punya bahan dia tidaklah orang kata apa original asal. Macam tu. Bahkan melalui uji kaji dan sebagainya mereka dapat tengok unsur tersebut. Dia macam ni lah tengok ni. Atom hidrogen. Nampak tu proton dia satu kan, neutron elektron satu. Okey. Bila helium nampak tak ada apa? Dua. Yang bila dia kira dekat proton tu lah. Kalau anda kata ketiga, tiga ikut angka tu. Kalau besi nombor apa tau? 26. So daripada hidrogen, kalau kita kata hidrogen besi itu jadi sendiri, hidrogen nak jadi besi dia perlukan kepada tekanan dan suhu yang tinggi. Pasal nak tukar daripada hidrogen jadi helium, kita boleh buat. Tukarkan hidrogen jadi helium. Mengapa? Dengan tekanan dan suhu yang tinggi dia akan bertukar. Tekan suhu lagi dia akan tukar, and so on, dia akan tukar. Jadi kita kata benda ni, kita kata kalau ikut dari segi konsep fizik itu fizik ke kimia fizik dia kita boleh ukur dia punya berapa suhu untuk jadi benda berikutnya. Tapi bila orang bilang untuk jadi suhu besi berapa banyak suhu dia perlukan untuk bentuk besi. Okay, besi untuk satu atom dia terbentuk, satu zarah besi itu terbentuk, perlukan kepada 300,000 juta, mana 3 bilion darjah Celsius ke 4 bilion darjah Celsius untuk satu saja. Satu atom dia. Satu atom besi, satu zarah besi tu perlukan kepada suhu macam tu. Untuk macam masa saya kata tadi, hidrogen tadi tukar jadi besi perlukan suhu macam tu. Ni hidrogen. Tak, maksud pasal hidrogen satu. Faham tak? Pasal kita kata originally ni hidrogen semua. So sekarang ni hidrogen jadi helium, katakanlah suhu sekian. Tukar lagi jadi sikit berikutnya suhu sekian. Tukar lagi berikutnya kena suhu sekian. Dia suhu tadi kita boleh kira dan kita boleh dia boleh anggarkan. Faham tak? Dengan sebab ini kita kata kenapa kita kata bahawa unsur alam ini adalah satu. Kan? Tapi kalau ikutkan random lah, tak bukan, ni bukan random. Ini dengan aturan. Okey, maksud dia untuk jadi satu zarah besi perlukan kepada suhu macam tu. Problem dia sekarang ni, matahari kita tak ada suhu tu. Matahari kita permukaan dia 600,000 darjah Celsius. 600,000 lah kita kata, uish, besar. Tapi 600,000 tadi tak cukup untuk buat sebiji besi pun. Kemudian dasar matahari 20 juta. Kita nak tadi perlu apa? 3 bilion. 300,000 juta. Mana? Jadi macam nak bentuk besi. Walau satu zarah pun tak boleh bentuk. Satu atom dia, satu zarah besi tu sikit pun tak boleh nak bentuk. Macam mana kita nak bentuk besi? Hidrogen kita jumpa banyak, helium banyak. Bahkan kita kalau keluar kat gas lepas, gas yang paling banyak adalah hidrogen. Sebab kenapa nak kata hidrogen, lepas tu itu helium, sikit helium. Tapi mana keseluruhan alam ni, yang bahan-bahan lain ni sikit je. So sekarang ni konsep yang kita kena faham sekarang, macam mana benda tu. Pasal kita nak kata, bila kita kata bakteria, mikroorganisma dan sebagainya, bukan terhasil di muka bumi. Kena faham macam tu. Bukan terbentuk di sini. Pasal kita sendiri pun bukan makhluk ini, bukan makhluk bumi. Kita adalah makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala di syurga,
diturunkan ke dunia dan akan balik semula ke syurga. Dunia ini bukan tempat jadinya kita. Faham tak faham? Dicipta, dia buat. Kemudian dia, okay, jadi macam besi tadi saya kata, besi tu nak terbentuk. Ni kita ambil contoh besi lah. Pasal besi ni kita korek kat tanah. So kita kata jadi kat tanah. Tak, dia tak jadi kat tanah. Dia jadi kat luar. Okay, macam mana kita jadi kat luar? Pasal kita kata pasal tanah kita yang ada ni tidak boleh menukar benda tersebut jadi besi. Faham tak? Dia tak akan jadi besi. Dia mana ion apa zarah-zarah yang besi yang ada kat tanah tu, yang mungkin melekat kepada tulang ataupun badan manusia dan sebagainya, jadi lepas ratusan tahun, jutaan tahun, ribuan tahun, itu adalah kerana benda tu dah memang ada di muka bumi. Pasal kita kata unsur paling ringan adalah hidrogen. Besi nombor 26. Sekarang ni kalau kita tengok macam Rajah tadi, kan, besi hidrogen macam ni. Besi nombor 26. Mana maksud dia ada 26 proton. Nak kirakan macam tu. So sekarang ni daripada sini ke sini dia kira berapa banyak suhu daripada hidrogen jadi helium. Dan daripada helium nak tukar pula unsur berikutnya, berapa suhu diperlukan. Daripada suhu berikutnya nak jadi, dia macam tu. Mana unsur tadi terhasil dengan bagi nuclear fusion dan pelakuran nuklear. So jadi bila kita tengok balik macam tu kan suhu. Soalan kita nak tanya, daripada datang besi? Kau dah tak boleh buat kat bumi. Even sisi solar kita ni, kita gabungkan suhu matahari, suhu dasar bumi, suhu dasar Marikh, dasar Venus sebagainya, suhu planet kita ada ni, kita perlukan 4 kali ganda sistem solar kita. 4 times. Kita gabungkan matahari punya ni dan sebagainya, semua suhu yang kita ada, kita perlukan 4 kali ganda. Suhu, kepanasan dan tekanan. Suhu, kepanasan dan tekanan perlu 4 kali ganda apa yang sistem solar kita ada. Tak boleh bentuk walau satu atom pun besi. So sekarang besi datang mana? Di sini timbul tajuk bila mereka kaji balik, dekat alam semesta kita ni ada bintang-bintang yang besar yang dipanggil sebagai giant yang jadi dia punya suhu tu bilion kali ganda lebih panas daripada matahari. Dan bintang-bintang yang besar tadi, dia punya sistem ni macam dalam ni, macam Scientific American tunjukkan gambar. Dia ada gambar sini tapi lah gambar depan ni tuan-tuan tak nampak. Okey, saya tunjuk kat tengah-tengah ni. Yang dekat sini nampak tak yang gambar yang tengah tu? Yang apa ada Fe, Mg. Okey. Dia tunjukkan ujung atas sekali H. Hidrogen. Maksud dia sini bila yang bintang tu mula sekali dia mula nak terbentuk adalah debu angkasa lepas dengan gas hidrogen. Dia start sekeliling dia punya graviti dia mula tertarik dan akhirnya pusingan tadi menjadi panas dan mulalah dia menghasilkan cahaya. Okey, dan mula nak jadi bintang. Dan mula-mula dia akan jadi bila graviti dan juga pembakaran itu berlaku, yang dibakar mula sekali adalah hidrogen. Pembakaran hidrogen tadi menghasilkan helium, tu He. Faham? Itu yang He tu. Maksud dia sekarang ni untuk jadi besi kan. Mana maksud dia ini sistem dia. Mana hidrogen, kemudian dia akan naik situ, mana dia akan mula ada core. Lepas hidrogen dibakar, dia akan wujud core helium di tengah-tengah hidrogen tadi. Kemudian bakar pula helium tadi, dia akan keluar karbon, oksigen, nitrogen. Nitrogen, okey. Kemudian bakar lagi yang tu, dia kaya silikon. Bakar lagi silikon tadi, jadi magnesium dengan neon, dihasilkan cahaya. Bakar lagi, dia jadi besi. Fe, ferrum. Kemudian benda ni berterusan terbakar tu, kita tak tahu berapa banyak yang ada pada macam matahari kan, dia tengah menyala kan. Berapa banyak lagi tinggal bahan yang dia ada. Kita tahu. Sebab itu kita kata suhu yang dia ada macam suhu macam kalau bintang-bintang besar tadi, dia memang cukup suhu yang cukup tinggi. Jadi pembentukan besi tadi akan berlaku dekat dasar dia dengan cepat. Dan bila besi tadi berkumpul berhimpun dan sebagainya, sampai satu peringkat bila mana besi tadi melebihi 50% daripada teras bintang-bintang berkenaan, dia akan meletup. Pasal graviti yang ada tu adalah daripada pusingan teras yang beku dan cair. Macam kita manusia di bumi ni, bumi kita ni kenapa ahli sains dia kata sibuk nak naik ke langit dan sebagainya, kalau cari tempat lain nak tinggal kan. Sebab bumi kita ni dia ada limit umur dia. Sebab kita ada teras kita ada mantle kan, ada core beku yang keras, ada core yang cair. As long as core yang cair tadi masih lagi cair dan berpusing, dia menghasilkan graviti. Dan setiap hari, setiap masa
core yang besi, yang kita panggil apa, yang keras tu, yang beku, dia akan sentiasa ditambah. Selaput dia sekali akan dia selaput sampailah satu peringkat di mana tidak ada lagi berlaku pusingan di antara yang cair dan yang beku. Di situ akan berhentilah pergerakan, maka di situ akan berhentilah graviti. Maka kita akan pecahlah. Itu yang kata akan pecahnya bumi ini, ya, boleh. Bukan nuklear. Bukan yang datang apa makhluk asing tembak dan sebagainya. Tak ada makhluk asing. Kita boleh, bumi ni ada limit umur dia. Kalau matahari tak padam pun kita ada limit umur. Sebab kenapa kita kata dulu sebelum manusia mengkaji berkenaan dengan ilmu alam ni, diorang tak tahu bahawa bumi ni ada limit umur. Tapi lepas kaji ada limit umur. Jadi macam diorang kata pakai pendant. Apa yang hujah pakai pendant tu? Dia kata pasal graviti yang ada sekarang tidak lagi seperti graviti. Betul tak? Ini pasal pendant yang diorang pakai tu kononnya menambahkan circulation of magnetic. Yang ngarut lah. Pendant tu tak betul pun. Bohong je. Magnet apalah. Kenapa dia pakai magnet tu? Apa idea? Mana datang idea dia membincangkan? Sebab dia kata jumlah graviti yang kita ada sekarang makin tidak sekuat yang dahulu. So udara makin kurang. Udara kan, pasal udara ditarik oleh graviti. Graviti makin ringan, maka makin ringanlah udara dan sebagainya. Maka makin banyaklah, macam-macam lah. Tapi idea berkenaan graviti kita, kekuatan graviti kita makin kurang, ya. Jadi kenapa? Sebab tadilah core tadi. Jadi berlaku pada bintang-bintang tadi lebih cepat. Sebab dia punya suhu tinggi. Dan bilion kali ganda daripada matahari. Dan besar dia pun lebih besar daripada matahari. So apa jadi? Itu yang sebab kenapa lepas tu bintang-bintang tu akan pecah dan akhirnya jatuhlah meteorit besi. Dia jatuh. Dan mungkin itu kalau dia kata ikutkan bayangan lah. Kalau kita kata nak tengok contoh tak bintang tu lah. Pasal kat situ lah datangnya sebenarnya logam yang lebih berat daripada apa yang ada kat bumi. Ini logam berat yang kita jumpa essentially datang dari langit, bukan dekat bumi. Tak boleh terbentuk di muka bumi. Tak emas dan sebagainya. Cuma zaman. Pasal apa? Sebelum kita ada graviti, bumi kita ni, kita kata sentiasa dihujani oleh meteorit. Sebab kita sekarang ni, macam kita sekarang, kita ada medan magnet kan. Kita ada dua magnetic field daripada utara dan selatan tu. Dia membentuk Van Allen belt. Dia macam bila datang benda dari luar, dia deflect. Kan tu yang dia nampak aurora dekat kawasan kutub utara tu, kan nampak aurora. Sebab apa? Sebab deflect yang berlaku kepada habuk-habuk debu angkasa lepas lintas kawasan berkenaan. Lalu matahari punya cahaya masih lagi kena. So jadi dia nampak pusing kat soling kat atas tu. So benda tu deflect sekarang ni pasal kita dah ada medan magnet. So medan magnet dari mana? Besi yang turun. Okey, satu lagi kita ada udara. Bila kita ada magnetic field, kita dah ada gravity, kita ada juga udara tu lekat kat sini pasal kita ada magnet. Kita ada graviti. Kalau kita ada graviti, tak ada tarikan graviti, udara kita lepas. Air kita lepas ke atas. Tak pergi keluar, air tak ada. Kan bila tak ada graviti, air hilang terapung. Kan nak tanam pokok je dah. Jadi kekalnya kita kat sini sebab ada graviti tadi. Allah Ta'ala diamkan benda berkenaan. So graviti tadi, okey, dan dia menyebabkan ada udara. Bila ada udara, kita ada lapisan udara yang akan membakar apa saja yang masuk ke atas kepada permukaan bumi kita. Sebelum datang tu, kalau datang besar ni, turun-turun dia akan jadi besar ni je. Mungkin besar ni, mungkin hilang habis debu tadi. Berterusan. Kalau masuk dia akan jadi macam tu. So kalau kita tengok contoh dalam nak tunjuk gambar sikit. Okey. Kalau anda kata kita nak tengok ni, saya nak fahamkan turun. Kalau kita kan nanti orang kata macam mana Nabi kata turunnya bakteria penyakit daripada langit kan. Allah Taala turunkan kepada kaum ni apa bencana. Dan dalam hadis datang bahawa Nabi SAW menyatakan penyakit wabak penyakit tu adalah benda yang diturun kepada sebahagian Bani Israel. Okey, contoh kat sini contoh boleh tunjuk besi duduk nombor apa? Kan lepas dah. Besi. Ombak. Ombak. Sekejap. Nasiyah. Ini klorofil.
Okey, besi. Tak. Contoh ni dekat Namibia, Hobah Namibia. Diorang ada satu meteorit besi. Itu berat dia 60 tan. Tapi adalah pelancong-pelancong Eropah ke barat ni gatal tangan. Tiap kali pergi dia cik sikit bawa balik rumah. Itu nama dia gatal. Kan? Kononnya nak tengok, fascinated by the wonders of nature. Datang-datang curi barang orang. Okey. Pelancong-pelancong asing ni perangai tak senonoh. Jadi tu bawah tu pure iron. Itu paling besar dekat dunia ni. Ada besi, meteorit besi paling besar di dunia dekat Hobah Namibia. Hobah Namibia. Tu dia ada tempat lah, ada site memang dia jaga. Tapi sekarang ni letak askar lah. Dulu tak ada tu, datanglah seorang ketek, seorang bawa poket, ketek seorang bawa poket. Tak ada gatal panggil. Jadi benda berkenaan 60 tan. Originally 60 tan dan gradually hilang. Ada orang yang tak gatal tangan. So jadi ini contoh lah macam mana. Dan kalau ilustrasi bayangan kan, sebelum kita ada apa? Kita ada medan magnet kan. Mungkin ini bayangan lah, bayangan. Bahawa waktu tu kita kata bumi ni dihujani oleh meteorit tiap-tiap hari jatuh. Dan until bila mula dah benda tadi mula membentuk medan magnet pada dasar bumi, dan setelah tak langsung membuatkan apa? Adanya graviti berterusan. Sekarang tak nampak lah turun pasal kita dah ada dua pertahanan. Satu Van Allen belt, itu magnetic field yang deflect. Satu lagi lapisan udara yang membakar apa saja masuk. Itu kita kata kenapa kita kata bahawa benda tersebut sebenarnya protection Allah Ta'ala berikan lepas, tapi asalnya turun. So besi tak boleh jadi kat muka bumi, dia turun dari langit. Tak ada siapa besi dia, tak boleh. Even emas ke perak ke, bukan logam buatan. Okey, kalau kita kata besi tu 2026 perlukan 300,000 juta Celsius, yang aurum kan, ataupun perak dan sebagainya yang lebih berat daripada besi. Jadi macam mana? Dia jadi ketika letupan supernova. Ketika tu suhu lebih tinggi dan juga lebih tekanan lebih kuat berbanding dengan ketika mana bintang itu ada. Bila meletup, ketika letupan tu bersama besi tadi terbentuklah unsur-unsur yang baru, yang lebih berat daripada besi, termasuk emas dan sebagainya. Besi dan besi itulah. Dia pasal dia punya apa dia kena bagi. Sebab kenapa ada orang cuba tukar tembaga jadi emas dan sebagainya. Sebab apa dia cuba? Sebab benda tadi memang unsur satu, tapi masalah sekarang ni untuk tukar tidak ada suhu yang cukup untuk buat benda berkenaan. So there's no the idea of compression tu. There's no such thing. Tak mampu. Kalau dia mampu buat alat berkenaan, alat tu nak tahan macam mana? Soalan dia. Memang dia kata nak buat, boleh try. You can try. You know the idea. For the single apa macam contoh hidrogen di helium, boleh buat. Buat lagi. Yang berikutnya, dan seterusnya untuk besi tadi 3,000 juta 4,000 juta darjah Celsius. Nak cari kat mana? So kita sekarang kita buat sekarang ni setakat mungkin gabungkan besi dengan elemen lain. Tapi untuk jadikan besi itu sendiri, satu atom besi buat created from out of nothing, tak boleh. Atau tukar besi jadi logam lebih berat, tak boleh. Nombor dia. Ya, itu sebab kenapa ada kereta. Dan actually kalau dia kata kita lihat kan, macam ni kan, macam besi ni contoh dia dekat Antartika, dia duduk Arktik belum jumpa yang apa panggil meteorit besi. Ni besi betul ni. Datang dari langit. Okey. Contoh macam ni kita ada contoh macam bila jatuh besi ni kan, dia bukan jatuh dalam keadaan jatuh seketul-seketul, jatuh dengan letupan sekali. Dan half of it actually macam ni lah, masuk dalam lah. Dia bukan jatuh macam ketek. Jatuh tu gum. Jatuh tu bukan jatuh macam jatuh pen ni. Dia kan jatuh dengan impact sekali. So dengan sebab itu kita kata memang bukan jadi dekat bumi. So macam tidak bakteria ke apa dan sebagainya, bukan jadi dekat bumi. Tak jadi dekat bumi sebenarnya. Tapi masalahnya dia membiak air kat bumi. Tapi diturunkan, ia diturunkan. Allah Ta'ala kata wa anzalna, kami turunkan, ia turunkan. Bukannya benda berkenaan kita kata benda macam mungkin maksud lain, tak ada maksud lain. Pasal ni kita kata bila dahulu orang korek besi daripada tanah dan tak tahu berkenaan dengan tajuk elemen pemindahannya daripada elemen satu ke elemen kedua, suhu dan juga kepanasan diperlukan untuk tukar satu elemen kepada elemen lain. Tak ada pengetahuan tentang perkara ni. Manusia menyangkakan besi ini, bila Allah Ta'ala kata wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi, dia kata apa? Dan kami jadikan besi. Dia tukar ayat daripada turunkan kepada jadikan. Kenapa? Sebab tak faham macam mana jadi kat bumi. Sekarang penjelasan sampai. Allah Ta'ala jadikan zaman kita berubah
dan kita dah ada alat-alat canggih yang boleh kaji tentang perkara tersebut. Dan akhirnya kita faham daripada atas. Hatta kita sendiri pun tak boleh cipta di muka bumi. Kita bincang berkali-kali berkenaan dengan percubaan untuk buat nyawa. Tak siapa boleh buat nyawa, kan? Kita boleh tahu kata synthetic protein, you can create kan daripada nitrogen, hydrogen, oksigen, karbon, sulfur, buat gabungan, buat sintetik, maknanya asid amino, fine. Tapi nyawa datang mana? Tak boleh masukkan nyawa. Synthetically dia kata tengok. Lepas gunakan lumpur, letak kilat sikit, tengok keluar ada asid amino. Soalan, nyawa mana? Dia nyawa tak ada. Sudah sekali tu sebab kenapa macam oparin kata kita datang dari luar. dia cuba buat nyawa tak boleh. Lepas tu kemudian yang kumpulan klon kambing doli tu, kan? In the end dia sekarang dia senyap, kan? Lepas tu ada statement dia yang terakhir dia sebut ketika mana majalah Times tanya dan sebagainya. Dia kata kita must be created by alien, gitu. Tak boleh pasal tak ada jawapan bahawa macam mana anda wujud kat sini. Kecuali yang Quran berikan, anda bukan dicipta di sini. Bahkan yang mula-mula sekali daripada spesies anda, itu Adam AS, diturunkan ke muka bumi selepas ciptaan di syurga, kemudian dia biar di sini. Itu je. Kita bukan makhluk sini. Faham tak? Macam mana besi turun, macam itulah kita turun. Macam juga masalah ada hadis Nabi tadi kata apa wabak penyakit, dia kata wabak penyakit adalah daripada hukuman yang Allah turun utuskan ke atas satu kumpulan daripada Bani Israel. Dan bahkan actually benda tu boleh timbul dan muncul. Tak wujud, kemudian wujud pada manusia berikutnya lepas tu. Dan zaman ke zaman. Dengan sebab perbuatan tangan kerja mereka, Allah Ta'ala berikan seperti peringatan. Macam AIDS kan, tanpa kita kata dia tiba-tiba wujud. Kenapa? Kan? Kita actually sebenarnya AIDS nak berhenti, boleh berhentikan zina, hentikan hubungan luar nikah dan sebagainya, berhenti AIDS. Tak boleh dah. Dia takkan boleh berkembang. Dia stop kat situ je. Macam mana? Itu diorang cuba alasankan. Monkey mana duduk kat Amerika Syarikat tahun 80. Pasal diorang benda ni mula kena pada akhir tahun 70-an, zaman hippies dulu. Lepas mereka buat free sex dan sebagainya, kan? Dari situ mula munculnya benda ni, kan? Akhir zaman hippies. hippies kan, peace kan. Diorang buat free sex dan sebagainya. In the end, dari situ itulah mula start muncul. Diorang kata macam reason, kenapa datang? Kali kau kenapa datang, Nabi beri alasan dah. Nabi beri alasan tentang perkara ni. Mana-mana penyakit ni akan datang bila manusia ni buat. Dan Mustadrak Hakim dia menyatakan tidak adalah satu kaum itu, Nabi kata, mengisytiharkan, menzahirkan, membuat satu perkara keji sampai mengisytiharkan, membuat secara depan-depan, kecuali telah akan turun kepada mereka satu penyakit yang tak pernah kena pada orang sebelum mereka. Itu antaranya kita kata AIDS, kan? Itu benda yang tak pernah wujud. Atau macam eksesif makan babi, yang kan, babi makan. Dan jadi benda tu yang swine flu, kan, tidak boleh kena pada manusia asalnya, pasal dia khas untuk babi je. Tetapi bila manusia makan babi dan dia ada jin babi pada badan dia, pasal memang babi ni adalah di antara binatang makhluk yang kita kata dia punya masuk badan, macam makan kentang masuk badan, kentang jadi orang tu. Kan macam makan kentang masuk dalam badan kita, macam makan kentang. Adli makan kentang masuk badan Adli, kentang jadi Adli. Ayam Adli gigit masuk badan Adli, ayam jadi Adli. Faham tak? Dia punya akan ni kan, dan dia akan jadi ni. Tapi binatang seperti babi dan binatang buas yang lain, mana binatang buas ni, kajian saintifik dia buat bahawa binatang tu masuk pada orang tu, dia masih ada karakteristik dia. Mana babi tetap ada ular-ular dan sebagainya. Pasal apa tak? Pasal tu sebab di situlah timbulnya tajuk kenapa sesama babi tadi boleh kena kepada manusia. Okay. Manusia yang tak makan babi ni tak. Lepas kan semua ni adalah satu virus yang dia boleh mutate. Lepas masuk dia adapt pada tubuh badan baru, dia boleh pindah pada yang berikutnya melalui orang ini. Mana apa makhluk berikutnya. So makhluk berikutnya adalah manusia dan pergi pada manusia lain. Asal kerana orang yang makan babi tadi. Macam juga AIDS tadi. Kan kalau dia kata tak ada benda tu, tak akan kena kecuali orang tu perangai dengan panggil apa? Dalam televisyen kata menjalankan kehidupan berisiko. Adakah anda atau pasangan anda menjalankan kehidupan berisiko? Cakaplah maksiat. Dan terpaksa gunakan kehidupan berisiko, pasal tu tak sebut. Sebutlah. Pasal benda tu actually itulah jawapan sebenar. Zaman dahulu ketika mana orang isap dadah pakai jarum, disalahkan jarum itulah sebagai punca untuk AIDS tersebar. Tapi zaman sekarang bila orang isap dadah pakai hidu pil dan sebagainya, tidak lagi timbul. Pasal AIDS tak boleh berpindah melalui pil. AIDS akan pindah melalui tin leci. Tahu bila ada orang yang edarkan dalam WhatsApp, diorang telah letakkan darah dengan AIDS, virus AIDS dalam leci. Tak boleh.
Kan, dia kena darah orang tu kena masuk darah kita. Kalau dia kata orang tu tumpah darah kat sini kan, anda pegang, kalau anda tidak ada luka, tak ada masalah. Kalau ada luka saja boleh masuk. Ebola essentially, Ebola dia kata benda tu ada daripada beruk. Cuma salah masa dia pindah kepada orang. Kena tanya juga soalan, orang tu gigit beruk ke? Beruk gigit orang ke? Orang tu jilat beruk ke? Pasal pertama sekali Ebola ni mesti macam yang disebutkan oleh doktor, dia cuma boleh merebak lepas host tu mati. Now macam sekarang ni, kalau saya ada Ebola, saya duduk dengan awak dan sebagainya, awak tak boleh kena lagi. Saya mati saja, di situ baru start. Payah je kan? Dia pasal dia tak boleh jadi dengan macam tu. So soalan, macam mana boleh pindah? Macam mana pindah benda berkenaan? Pasal dia kena mati dulu. The first host tadi kena mati dulu, baru boleh pindah kepada yang berikutnya. Macam dia kata beruk tadi kan, itu alasan je kata beruk ada, kita tak ada dan sebagainya, untuk alasan, untuk reasoning. Sedangkan kita buat benda tak senonoh ni. Kita buat benda tak senonoh, tapi kita reason kepada beruk. Dan beruk kata pahala pula. Kan? Contoh macam katakanlah macam AIDS tadi kan, berlaku dengan pemindahan darah dan juga sekian. Dia katalah benda tu dari beruk. Siapa orang main beruk tu? Kan kena question lah. Siapa yang buat kerja? Macam mana boleh pindah pada manusia? Kalau kata dia beruk, siapa yang gigit beruk tadi? Even actually kalau saya gigit beruk tu, macam ni, kena faham orang ada AIDS, kalau anda ambil darah dia masuk mulut anda, takkan kena. Dia kena masuk dalam saluran darah kita. Kalau masuk perut kita, katakanlah orang tu ada AIDS, dia punya ni kan, masuk dalam ni, asid badan kita tu kan hancurkan dia punya dia kena luka. Kalau tak luka tak boleh. Dia kena darah, masuk darah. Macam-macam nyamuk lah, nyamuk ni kan. Dia bukan denggi tu, macam denggi berada di atas cawan, pegang, tak boleh. Dia kena nyamuk tu yang transmit. Dia masih duduk dalam nyamuk tadi. Daripada nyamuk ni pindah kepada orang. Ya. Kalau untuk lain tak boleh. Faham macam tu. Ni konsep kata masalah, kadang-kadang kena kelentong orang kita ni masalah sikit. Cerita je macam ni. Leci dari Thailand telah diletakkan darah AIDS. Macam mana ni? Kan, cuba bijak sikit. Kan, tak boleh. So dengan sebab itu kita kata setiap penyakit yang datang tadi tu, bila berlaku benda tu, tengoklah balik, mesti ada benda manusia buat. Hukuman Allah Ta'ala, dia bukan datangkan sendiri. Memang Allah Ta'ala dia datangkan penyakit. Ada benda yang kerana apa? Macam buat tahun kan, kerana hygiene, masalah hygiene kan. Benda yang tadi kita tak payah tunggu musim. Buat je benda, buang air merata-rata dan sebagainya, kejap lagi semua sakit lah. Raja kan sakit pasal apa? Sama ada tangan orang yang makan tadi, orang yang buang air tak betul tadi, ataupun lalat kan, transmit dari sini pindah ke makanan dan sebagainya. Ya, itu jadi. Jangan kata untuk kita kata bahkan merosakkan makanan tadi dengan mikroorganisma tadi. Tapi kan kata untuk datang sendiri dan sebagainya, kita panggil yang penyakit-penyakit lain dah, penyakit yang kita tak tahu datang asal punca. Tahu-tahu jadi je. Itu kena tanya datang mana. Itu kita yang bentuk kita. Memang semua benda tadi Allah Ta'ala turunkan. Tak ada benda yang bernyawa, apatah lagi kalau bakteria yang kita kata adalah mikroorganisma yang membiak, pasti Allah Ta'ala yang menjadikannya. Itu sebab Allah Ta'ala izinkan untuk jadi sebagainya. Bukan jadi, tak boleh jadi dengan sendirinya. Kita jadi dengan ketentuan. Datang makhluk tadi jadi dengan sendirinya. Mana boleh? Kita secondary. Mana? Kita secondary yang Allah turun tu primary. Ya. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Allah Ta'ala kata summa ja'alna naslahu min sulatin min tin. Allah Ta'ala jadikan min sulatin mimma imahin. Kemudian kami jadikan keturunan dia mulakan cerita manusia daripada tanah. Kemudian dijadikan keturunan dia daripada air yang hina. Tapi dari segi asalnya kita ni adalah makhluk yang turun ke muka bumi, bukannya makhluk yang lahir kat orang kata tercipta di muka bumi. Bumi di sini tak boleh cipta kita. Betul macam bumi tak boleh cipta besi. Macam bumi tak boleh cipta bakteria. Semua sekali Allah Ta'ala jadikan. Sebab dia kata jangan salah faham. Bila Allah Ta'ala kata turunkan. Jangan kita maksud lain kot, tak. Macam mana Allah Ta'ala kata turunkan besi. Manusia yang turun ke muka bumi. Binatang ternakan macam tu juga. Tak boleh jadi. Dia tak, apa benda yang bernyawa kat muka bumi ni tidak boleh jadi di muka bumi dengan sendirinya. Apa-apa yang bernyawa takkan boleh jadi dengan sendirinya. Kalau sedangkan besi pun tak boleh jadi, takkanlah benda bernyawa ni tadi dengan nyawa yang dia ada tiba-tiba out of the blue tiba-tiba hidup. Tak boleh. Faham okey. Kemudian ayat berkenaan mengingatkan mereka berkenaan nikmat lain sewaktu mereka dahulu dahaga di padang pasir tih. Padang pasir sesat. Actually perkataan tih tu bermaksud actually tahayatihu. Tih tu maksud dia sesat sebenarnya. Tapi dah sering digunakan nama padang pasir tempat mereka sesat tu
Dia wandering around tu, dipanggil padang pasir Tih. Padang pasir tempat sesatnya Bani Israel. Jadi mereka waktu tu mereka nakkan minum. Mereka dalam keadaan dahaga di padang pasir, dan telah memukul Musa untuk mereka sebiji batu, lalu terjadi padanya 12 mata air. 12 mata air. Mana 12 mata air itu keluar daripada batu, sebiji batu. Pasal Musa AS, Allah kata wa istasqa Musa liqaumihi, ingat tatkala dia minta minum Musa untuk kaum dia, faqul nadrib bi'asakal hajar, maka mereka kata pada Musa, pukullah dengan tongkat kau tu batu. Pukul saja, fang fajarat min husnata asyrata aina, maka memancar daripadanya 12 mata air. Okey. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sebenarnya siap tahu siap keturunan daripada mereka ni satu mata, apa dia kata, untuk satu keturunan mereka ni satu mata air untuk mereka minum darinya. Kenapa buat macam tu? Kenapa tak gabungkan satu lorong saja? Ini ceritanya kerana Bani Israel ini 12 keturunan daripada adik-beradik Yusuf AS tu. Satu keturunan Yusuf, dan dia ada satu mak dengan dia, dua orang. Satu mak lagi 10 orang kan. Jadi daripada 12 orang keseluruhan mereka ni, mereka tidak seperti adik-beradik sangat. Everybody for themselves. Sebab macam mana dikatakan Bani Israel tadi, dia orang 12 tribe, satu keluarga, tapi setiap keluarga tadi tidak merasakan sayang sangat kepada tribe yang lain, walaupun satu family. Semua anak-anak Yakub, tapi mereka tak ada akan sayang sangat. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala munculkan untuk mereka 12 mata air. Disebut oleh para ulama berkenaan dengan kenapa 12 mata air diberi pada mereka. Kenapa diasingkan? Kenapa tak satu je? Kenapa tak keluarkan satu? Macam kita umat Islam kan, Zam-Zam satu kan 12 keluar 12. Masalah juga kan? Kenapa Zam-Zam satu je? Kenapa dua orang ni kena 12? Sebab dia orang tak boleh terima untuk berkongsi dan sebagainya sesama tribe. Macam contoh macam kita kata, kalau greedy tak juga, dia pandang yang lain tu macam Melayu pandang Cina lah. Mudah cakap kan. Kita tahu orang Cina nampak Melayu, bukannya Melayu je, Cina pun nampak Melayu, nampak macam tu. Yang India nampak Cina, macam itulah keadaan dia. Dia macam bukan nampak macam satu keluarga. Kita nampak satu keluarga. Macam kita macam orang Melayu, ni ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, tapi nampak macam hilang. Kan macam tak nampak sangat. Kenegerian mungkin muncul. Orang ni lah, orang negeri sekian lah, orang sekian. Tapi kalau segi masalah darah tu dah campur aduk lah, tak ada kisah sangat. Tak ada macam, kau Jawa ke tak Jawa? Jawa boleh cakap Jawa tak? Kan? Ada orang banyak Jawa yang tak cakap Jawa. Kan? Ada kawan saya tu Jawa murtad. Jawa murtad dia tu, panggil Jawa tak cakap Jawa. Tak juga orang putih tak negeri. Tak tahu, dia tak ni. Mungkin dia kecil tak berlatih. Ada Jauh Jerman Jadi secara asasnya tapi kita nampak benda tu masalah. Kan orang yang ni keturunan Bugis ke boleh kahwin dengan, nampak tak ada masalah sangat. Okey. Jawa tak ni, Bugis lain, Batu Banjar lain. Kan? Okey, jadi setiap kaum tadi boleh kahwin satu sama lain. Tapi kalau dikata macam Bani Israel tadi, dia ada sikit masalah kat situ. Satu Allah Ta'ala bagi untuk mereka 12 mata air. Dan dalam keadaan pada terik pasir, pada pasir tadi, mereka diberikan untuk mereka ni apa? Dengan dipayungkan awan, beri makanan, bila nak air diturunkan, dijadikan Musa AS supaya Allah kata idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkat kamu kepada batu. Yang itu keluar mata air daripada situ. Okey? Tak juga. Dia celik. Allah kata apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah-pecah. Tak. Tak ni. Dia celik, benda tu tak ni, tak satu. Itu sebab kenapa bila tiap kali peperangan kan, diorang tak pernah, tak boleh tahu, tak buat, memang diorang penakut. Memang penakut, serius. Kalau dikata ikutkan sekarang, persenjataan mereka ada lebih canggih, jauh lebih canggih daripada mana-mana negara Arab yang ada. Tapi pengecut atau bacul yang mereka tadi dahsyat. So kenapa macam Amerika Syarikat ni kita lihat kan, dia kata macam bersatu. Kan baru ni yang jadi kes berkenaan dengan dekat mana yang budak muda pemuda kulit hitam kena tembak dan sebagainya. Diorang dalam negara diorang masalah black and white ni tak selesai lagi. Dekat tempat tu. Saya cerita pasal masalah timbul dekat bandar tu, yang majoriti yang wujud adalah kulit hitam, African American. Tapi yang menjadi pemerintah, penguasa tempatan adalah semua kulit putih. So dia racist, dia jadi masalah sikit kawasan tu. Dia tak boleh nak nampak benda berkenaan sebagai ini. Jadi tekanan timbul. Dia kan masalah ni kuat, besar, dahsyat. Kan rusuhan berlaku dan sebagainya, tak berhenti-henti, tak cakap apa.
Benda tersebut tunggu masa je. Kalau New York dulu pernah dia pergi kat New York dan sebagainya, pernah jadi kes. Mana tak kita kata diorang tunggu meletup je benda berkenaan. Nampak macam bersatu tapi tak. Kan dengan Hispanic lagi. Kan Sepanyol kan. Dia hilang, tak boleh. Dia dah tak nampak benda berkenaan. Kita kata kalau kata ikut bangsa tadi, kita kata diorang punya tu dahsyat sebenarnya. Tapi kita kata diorang nampak macam bersatu, tak bersatu pun. Macam kita kata macam European kan, semua nampak ada European nation. Semua masing-masing. Ketika nak menentang orang lain ialah, tapi ketika diorang sama diorang tak bercakap. Jadi Allah Ta'ala jadikan macam tu, tahsabun wa qulubum syatta. Kamu rasa sangkakan mereka bersatu tapi mereka hati mereka belah-belah. Kalau mereka bersatu, lama dah boleh tutup cerita. Tapi pasal apa mereka tak bersatu sebenarnya. Mereka berpecah. Tapi kita umat Islam tak faham. Kerana kita kata macam umat Islam tadi ada yang separuh tu munafik. Daripada nifak, dia ada sifat panggil apa? Berpura-pura. Tunjuk Muslim tapi perangai dia la ilaha illallah syarikalah. Kan? Ini ada sebahagian lah dia panggil. Ini pengalaman orang yang pernah cerita terlibat jumpa dengan pemimpin yang kononnya nak menyelamatkan bangsa, dia lah kena tindas sebagainya kan. Jumpa dekat mana? Dekat Zurich, dekat mana? Duduk kat hotel, lepak sebagainya kan, makan dengan bagus, dapat duit juta-juta, balik ke negara, pakai balik uniform, pergi sekian, tunjuk marilah kita selamatkan bangsa kita. Mari keluar, lepak kat luar macam tu je. Bersepah. Ibu saya ada pengalaman pribadi seorang tu, dia ceritakan macam mana jadi kes. Tersilap, dia dipanggil untuk jumpa, kawan tu minta duit. Dia kata duit apa? Rupanya ada kes bahawa rupanya diberikan duit sekian banyak pada orang tersebut untuk tempoh-tempoh tentu, untuk inilah kononnya sebagai bantuan. Tapi dia makan lepak kat hotel luxury. Tak ada pun nampak kita zuhud ke, tak ada, bohong je. Duduk kat luar negara. Tapi orang-orang macam ni yang biasanya negara barat atau UN akan iktiraf. Sebab dia punya culture hidup dia tadi serupa macam mana yang dikendaki oleh barat. Jadi dengan sebab itu orang macam ni naik, macam di Palestin yang disebut kan, macam apa dia kata presiden yang ada. Dia presiden yang ada dia orang ni orang yang dipersetujui oleh Amerika Syarikat. Sebab kenapa bila sedangkan rakyat pilih Hamas. Bila dibuat pilihan raya adil, tengok siapa menang. Tapi bila tipu je, tengok keluar siapa yang naik. Dan orang yang naik tadi ketika musim apa yang baru-baru ni kan, yang sibuk menyelamatkan umat Islam sebagainya, yang sibuk tentang saudara Islam kita, yang kumpulan tadilah. Kumpulan yang dahulunya Malaysia tak pernah sokong pun. Tak pernah kita sokong. Kita tak pernah sokong mereka. Kita anggap mereka teroris. Tapi mereka menang pilihan raya dengan adil, kita tak nak sokong lagi. Masalah yang timbul. Jadi kalau dulu ada ulama-ulama di Yaman, ada separuh tu ditangkap kerana hanya menyokong Amerika Syarikat buat trik. Tangkap dia kat luar, kat Jerman. Suruh kononnya buat sekian kan, kononnya nak ada salah seorang Syekh Muayyad ni ditahan. Dia SLC kat Amerika Syarikat. Dia Syekh ni dia dekat tempat dia tinggal tu, rumah tu, dia ada buka satu bakery. Bakery ni edarkan roti percuma kepada siapa-siapa yang miskin, tak ada duit, datanglah ambil roti. Tiap pagi orang miskin akan datang ambil roti. Dia kumpul jamuan. Memang terkenal Syekh Muayyad nama dia. Memang terkenal, memang ni. Tapi dia ni ada sakit mata sikit. Jadi diorang nak ni, jadi diorang tiba-tiba ketika tu Amerika Syarikat CIA hantar seorang lelaki kononnya kata nak bagi Syekh. Ni dah dia kata ada orang nak sedekah, dia kata sebagai duit nak ni yang tukang buat ni, seorang ni munafik Yaman lah. Seorang munafik ni yang dia bakar pernah, kalau masuk dalam internet ada seorang orang Yaman pernah cuba bakar di depan White House. Dialah orang yang pergi ke Yaman, jumpa Syekh ni, kata ada orang nak sedekahkan duit dan sebagainya, kerana kan dengar Syekh ni buat macam ni kan. Syekh dia kata, suruh datang sini tak? Kita jumpa kat Jerman, dia kata. Syekh nak pergi berubat kan, kita jumpa kat Jerman. Jumpa kat Jerman. Jadi pergi jumpa kat Jerman tu, soal jawab, rakaman yang dia ambil, rakaman sikit je. Antara rakaman tu ditanya berkenaan dengan adakah dia menyokong Hamas. Dia kata, iyalah. Dia nak cakap iya je, angkut. Ditangkap dan dihantar ke Amerika Syarikat. Sekarang dikurung, tanpa pembicaraan pun, tak bicara pun sampai sekarang. Berapa tahun dah? Belasan tahun dah. Benda ni berlaku tahun awal 2000. Awal tahun 2000 tu. Lepas September kan, dalam 2004-2005 itu. Sampai sekarang tak lepas lagi. Tak dibicarakan, tak lepas. Kalau bicarakan, tak terbukti. So tak dibicarakan lah. Tahan bodoh macam tu je. Tapi yang munafik yang tadi, yang datang tadi, kononnya nak apa, yang tukang kerja tadi, dia tak dapat bayaran yang cukup banyak sebagainya, maka dia pergi ke masyarakat, dia bakar di depan baik. Tapi dia sempat padamkan lah. Ya, kalau try share internet, saya cari ada seorang Yemeni burn himself Washington, dan tak letak lah, memang keluar berita tu.
Dia marah, dia kata kerana apa? Kerana janji banyak diberi kepada dia, untuk contoh macam beri dia sekian, beri keselamatan keluarga dia, nak pindahkan semua keluarga dia ke US sebenarnya. Tapi bila dapat share tu, tak ada lah. Dia itu yang kita munafik ni kan, buat kerja tu lah. Dia sanggup pergi uruskan dan sebagainya sampai Jerman, angkut kat Jerman. Kes sebab apa? Sokong Hamas. Tu cerita dia. Jadi macam benda ni sekarang ni, kalau ikut mereka syarikat, siapa sokong Hamas, teroris sebenarnya. Itulah kita, kerajaan kita isytihar dengan nyata. Alhamdulillah kita punya beras, kita makan, kita tanam sendiri. Kalau kita punya beras tak tanam sendiri, lama dah. Sahih tak bercakap, sahih kita diam. Macam diam di negara-negara Arab sekarang ni, kes tu. So, diorang tak ada makanan. Kalau anda kata orang cakap tihek je, duit ada, betul. Tapi anda tak boleh makan duit. Makan duit kan, berapa tu? Rebus RM10. Kalau rebus RM10 dapat nutrien, tak apa juga. Ni yang banyak orang tak faham. Bila kata, apa pasal dunia negara Arab ni diam? Kan, tak cakap pasal tak cakap apa benda. Tahu tak kenapa? Bukan sebab tak suka, tak sokong, sebab munafik, kerana suka Amerika Syarikat. Tapi Allah tak ada macam tu. So, jadi orang yang tak belajar politik saja, yang tak tahu benda ni, yang tak tahu benda ni akan bercakap, kata sekian tak sekian. Sebab apa? Survival rakyat dia bergantung dengan kata-kata dia. Dia cakap silap je. Dulu sanction tak sanction dia, Amerika Syarikat dah borong semua gandum dekat dunia ni sebenarnya. Dia borong siap-siap. Mana tanam dekat tempat lain, semua dibeli siap-siap. Even dengan harga yang mahal, tak kisah. Pasal benda tersebut apa? Jaminan untuk dia terus berkuasa. Dan sebab kenapa macam Mesir kan, dipastikan Mesir ni tidak naik pemerintah yang baru, yang betul. Sebab apa? Start kalau Mesir naik pemerintah baru dan pertanian dihidupkan balik, habis, hilang kuasa. Sudan dipecahkan dua. Kan contoh macam tempat-tempat lain tak ada. Kalau macam Chechnya kan, ada tutup kemerdekaan, tak bagi. Tapi bila Kristian dia minta bagi. Timor Leste minta bagi, Timur kan, buka bagi. Sebab apa? Sebab Kristian. Tapi okey, kalau dia kata Sudan tu cepat-cepat dia buat kerja. Kenapa? Sebab Sudan tu separuh kawasan dia macam khatulistiwa. Actually diorang ada kat tempat tanam gandum yang subur. Kawasan itu dia kata, kalau dia kata Sudan lah, kalau Sudan tanam gandum, buat betul-betul gandum, dia boleh jadi tampung makanan seluruh tanah Arab. Ini kenapa diorang takut sangat. So benda macam ni kena faham. Macam konsep mereka bersatu tak, mereka ada cara mereka gunakan. Dan taktik tadi adalah pasal ada orang-orang munafik di kalangan pemimpin umat Islam ni. Ada yang munafik yang hati mereka berat kepada sayangkan kemewahan. Kau nampak kalau ada kereta, itulah maju. Dia lupa sebenarnya makanan atau industri utama adalah benda pertama. Dia kata kita boleh buat kereta banyak, hantar satelit ke langit, ada kapal terbang dan sebagainya, tetapi anda tak ada makan kapal terbang tu. Tak ada makanlah. Hari ni kita korban kapal terbang kan, sembelih makan. Mana boleh? Kereta tu kan, tayar tu rebus. Nak makan apa? Tak boleh. Itu sebab kenapa kita kata banyak negara yang tak bercakap tu sebab tu je. Sebab apa? Makanan dia datang mana? 99%, 90%, 99% makanan di tanah Arab tu adalah daripada sana. Yang seorang yang kena in prison tu, sebab dia buat bangunkan agriculture untuk Mesir lah. Apa saya tak ingat tapi dia kat betul. Dia tak boleh. Sebab itu, sebab apa saja yang mengancam penerusan kuasa Amerika Syarikat di tanah Arab atau di mana ni, dia akan tahan orang tu. Itu cerita dia. So secara asasnya itu kena faham betul. Ni kadang-kadang yang mulut cepat sangat. Apa lah negara-negara ni tak tolong, ni Wahabi lah ni tak tolong orang. Nama dia bangang betul sebenarnya. Tak belajar. Orang yang belajar tahu. Yang tak belajar akan cakap bukan-bukan. Pasal dia fikir survival. Kalau kata sekarang okey, Palestin kena. Kalau dia kata dia sekat, ni tak lepas lagi ni. Rakyat dia pula tak ada makanan. Then macam mana? So kenapa kita kata minyak ada banyak. Tapi masalahnya apa tadi? Dia pasal bayangkan dahulu bila Malik Faisal, salah seorang raja Saudi Arabia dulu, kata tak nak bagi minyak pada US kalau US terus sokong Israel. Apa jadi pada negara ni? US gitu. Beratur nak ambil minyak punya panjang. Punya dahsyat ketika tu. Bayangkan apa jadi. Jadi kalau anda katalah, bayangkan disekat itu sekat petrol, sekat makanan. Kamu tak nak jual pada awak gandum, agak-agak nak beli mana? Itu kena faham perhatikan betul kat sini. Minyak nak rebus apa? Makan sup minyak. Tukar makan nasi. Masalahnya beras tu kita beras kat Vietnam pun yang mereka beli, tahu tak? Tahu benda ni?
Benda sekarang kat Amerika Syarikat, kat Yaman, kami kat Yaman tu ada beras Amerika. Kat negara mana Amerika tanam beras? 5 saat dia sekarang. Mana cuaca dia tanam beras? Amerika long grain tu. Kan Amerika long grain kan, datang mana beras dia? Dia beli dekat tempat lain, dia chop nama dia. Itu masalah gandum tu memang dipukal, habis dia borong, siap. Itu cara mereka. Strategi dia. Itu sebab kenapa dia hantar orang-orang dia masuk ke dalam mana-mana negara untuk suruh hapus pertanian, buatlah kereta banyak-banyak. Industri dia kerja dia. Oh, tak bijak lagi ni, awak tak ni lagi. Ini peluang pekerjaan bla bla bla. Dia lupa sebenarnya makanan akan habis. Ni percaturan yang kita panggil percaturan yang dahsyat. Banyak orang tak faham bab ni. Dia tengok macam biasa je, tak, lupa. Even actually saya ingat dulu tahun awal pertengahan tahun 2000 dulu, Amerika Syarikat pernah tawar nak hantar beras ke Malaysia. Ingat tak? Nak masukkan beras ke Malaysia. Kalau dapat masuk beras ke Malaysia, harga beras dia akan jual jauh kurang daripada harga beras Malaysia. Sampai akan menyebabkan petani kita akan berhenti tanam beras. Percayalah. Sebab kena benda macam ni jaga. Kita kata kalau dia kata kadang-kadang terlampau tersilau dengan tipu daya. Tu tengok filem sangat salah ni. Kalau menteri tengok filem je, jadi macam inilah. Ini masalah yang kita kata kena jaga bab ni. Pasal antara benda yang merosakkan masyarakat adalah perkara yang mana pemimpin tu tak perhatikan betul-betul apa nak buat. Orang cakap ikut. Kena orang pakai tie, pakai coat datang, well cakap itu, kita pun ya kan. Masalah lah. Kena belajar. Kan tahu masalah apa benda yang patut, apa yang tak patut. So sebab itu kita kata benda ni, kita kata memang kesatuan manusia tadi adalah benda penting, tapi ialah atas apa? Kan kita kata kita nak bersatu tapi atas apa? Sebenarnya kita buat akidah, itulah benda paling besar. Pasal akidah ni menjamin untuk kita syurga. Dan memang itu benda paling besar untuk kita janji pada seorang, untuk suruh korbankan masa dia, waktu dia, tenaga dia, tanpa balasan yang mungkin kita tak ada nak balas. Nak bayar semua orang, tak mungkin kita tak boleh nak bayar semua orang. Kan half of kerja yang kita buat kena ada voluntarily, kerana kata orang tu buat mesti hanya kerana dapat duit. Dia masalah. Itu kenapa balasan duniawi tadi tak boleh menggerakkan manusia. Tapi kalau dia kata yang paling kuat menggerakkan manusia, yang berlaku dalam sejarah manusia ni adalah apa? Akhirat, syurga, yang takutkan neraka. Itu benda paling besar menyebabkan umat manusia ni tadi, orang-orang Arab, daripada kita panggil jadi bangsa paling rendah kedudukan di dunia ni, menjadi penguasa seluruh, daripada sampai ke China di timur, sampai ke Perancis, hampir-hampir masuk Perancis di barat. Jarak dia punya kerajaan ketika tu. Mana negara empire Islam tu berkembang sebab itu. Sebab ada orang yang nak korbankan nyawa dia, harta dia sebagainya, hanya untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala. Nak bayar semua orang tak cukup. Nak tunggu kaya dulu nak bayar, nak bergerak Islam, tak boleh. Nak kaya dulu nak bergerak, Islam ni boleh bergerak bila kita kaya. Kalau sahabat tunggu macam tu Rasulullah tunggu macam tu, tak berjalan Islam, tak akan bergerak Islam. Dan semua sekali dibuat dia macam pemimpin. Kalau dia pemimpin semua nak kena dibayar pun nak buat kerja, dia masalah. Umar, Osman dan seterusnya para khulafa yang kita kata Rasulullah SAW, kalau disuruh semua yang kena keuntungan peribadi, alamatnya tak bergerak Islam. Tapi kerana apa? Nak pergi perang. Nak kena bayar juga, buat keluar duit lagi. Yang ini dibayar, tak ada. Kalau menang, ada ghanimah, boleh agihkan. Kalau tak ada, tak ada. Actually itu kena faham. Bukannya macam kalau kita ni, kita gaji tetap. Askar, tentera mujahidin dalam Islam dalam Muhammad SAW dahulu, mereka bukan dapat gaji tetap. Ketika nak pergi itu korbankan masa, tenaga, tinggal kebun tak ada siapa jaga dan sebagainya, beri kenderaan dia punya, makanan lagi bawa dan sebagainya. Tapi kata kalau menang, ada harta rampasan, dan barulah timbul tajuk ada pulangan. Kalau tidak, tak ada, kosong. Lillah. Akhirat je. Itu menggerakkan mereka, menjatuhkan kerajaan Parsi, kerajaan Rom, Yaman dan sebagainya, sampai daripada Yaman, tentera keluar daripada Yaman untuk tolong ketika perang salib dan sebagainya. Apa? Dapat barang? Belum tentu. Mati tengah jalan, tak tahu sampai tidak. Itu kita kata benda ni, kita kata apa paling besar adalah bukannya habuan duniawi, habuan akhirat tu yang paling besar. Okey, kemudian dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala merintahkan mereka untuk makan dari manna dan juga salwa, ayat yang sebelum yang kita baca, serta minum daripada air berkenaan, dan jangan mereka berterusan membuat kerosakan. Makan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Itu yang Allah arahkan mereka. Kemudian mereka dengan keadaan macam tu, Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana
Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, walaupun dengan macam-macam mereka dapat tu, mereka dapat macam-macam, maka makanan dari langit, kan, minuman keluar daripada sekian, apa lagi tinggal, kan? Mereka masih lagi tidak puas hati. Dia start dari sinilah cerita dia perangai. Yang sebelum ni Allah ceritakan apa yang Allah bagi. Start dari ayat 3 apa kuna khulu tu Allah ceritakan perangai, attitude mereka. Every time sekian apa mereka buat. Every time sekian. Dan ini start dari sini mereka buat apa. Jadi perangai mereka ni, mereka kata wa id qultum, dan ingatlah ke mana kamu berkata, tak kala mana kamu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tak tahan dah dengan satu makanan saja. Satu makanan je tak sedap, tak ni dah. Fad'u lana rabbak, doakan untuk kami Tuhan kau. Apa? Yukhrij lana, agar dikeluarkan untuk kami, mimma tumbitul ard, daripada apa yang tumbuh di muka bumi, mim baqliha, daripada sayur-sayuran dia, wa kissaiha, dan juga timun-timun dia, wa fumiha, dan juga bawang putih dia, wa adasiha wa basaliha, daripada kacang-kacang dia, dan juga basal, bawang-bawang dia, berbawang-bawang, dia kata minta macam tu. Allah Ta'ala kata Musa cakap, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kamu nak tukarkan yang mana lebih rendah dengan lebih baik. Ni lebih baik, ni makanan yang Tuhan turunkan, lebih berkhasiat, lebih elok. Kamu tak nak, jadi kamu sibuk nak dengan makanan yang biasa, makanan ya, orang kata makanan biasa manusia lah. Ini makanan lain, makanan special, itu istimewa. Kamu nak tukar ganti ke? Allah Ta'ala tanyakan. Masa mereka kata apa? Mereka walaupun dengan kemudahan hidup mereka menentang dan berasa jemu. Ni over privilege, bagi keistimewaan banyak sangat sampai lupa diri. Serta mereka minta makanan yang rendah sambil berkata, kami tidak tahan dengan makanan yang sama. Dan mereka minta sayur-sayuran seperti mentimun, apa kisah, waktu wafu miha, bawang putih, wa adas, ke kacang, wa basal juga, bawang, dia minta bawang. Maka Musa berkata, hairan dengan perangai mereka, dan juga terhadap perintah mereka, dan baginda tidak menyetujui. Dan dia kata, adakah kamu minta jenis makanan yang rendah sedangkan mereka tinggal makanan yang baik? Tinggalkan makanan yang baik, ambil makanan yang rendah, makanan yang low class. Ikutkan bukan low class maksudnya. Nanti kejap kita ada hukum lah masalah. Kita pandang makanan, semua makanan rezeki Allah. Tapi boleh tak kita kata makanan yang ini lebih baik daripada makanan satu lagi? Dia yang timbul tajuk, dua-dua rezeki Allah Ta'ala. Both of it is actually from Allah. Tapi soalan sekarang ni, yang ini lebih baik, yang ini kurang, mana banding yang satu lagi? Bukan tak elok langsung, tapi dia kurang, is lower dari segi kedudukan dan sebagainya, lebih rendah berbanding yang satu lagi. So sepatutnya tumpukan kepada yang apa? Yang terbaik. Tengok yang baik tu, ambil lah yang terbaik. Kan makanlah yang baik tadi, pun masih tak puas hati juga. Okey, serta meninggalkan makanan yang baik. Kemudian baginda merintahkan mereka, idhabu misra, mana ihbitu misra, turunlah kamu pada mana-mana, singgah mana-mana negara pertanian, mana-mana kawasan yang ada tempat tu pergi. Fa inna lakum ma sa'altum, mana, dan actually di situ ada apa kamu minta, apa kamu nak ada kat situ, ada dekat situ. Mana kamu tak perlu pergi lain, kat situ adalah benda kamu nak tu, ada kat situ. Maka Allah Ta'ala kata, waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah, maka Allah Ta'ala menghukum mereka di atas kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat dan persendahan mereka terhadap ayat Allah itu dengan melayakkan terhadap mereka ni kerendahan. Zillah mana hina, automatik. Mana actually memang sebenarnya hina seorang itu, mulia seorang itu berdasar kepada Allah Ta'ala yang letakkan. Kalau bukan kita, actually banyak orang salah faham. Dia memang kita kata kita nak kemuliaan, tapi sebenarnya mulia manusia ni seorang manusia, hina seorang manusia tadi, yang menetapkan dia ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, can we take a lesson from this ayat kan? Ini say kalau dah ada presented halal dan haram, better and less, kalau we should choose yang halal dan we should yes, better. memang actually ada ayat lain lah untuk itu.
Memang sepatutnya lah. Mana yang halal lebih baik, pilih yang elok lagi. Kenapa pilih yang buruk dan sebagainya? Ya. So kalau kita choose yang paling buruk tu datang hinaan, just like in the ayat say. Dia kurang lah. Dia kurang lah. Macam tu, secara asasnya kita kata memang bila Allah Ta'ala tawarkan kita dengan dua benda, option, satu baik, satu elok, pilih yang buruk. Tadi memang menghinakan diri kita sendirilah. Kita akan datangkan kehinaan. Maksudnya dua satu benda. Kalau dua-dua halal. Dan masalah sekali kena faham. Bila dalam konteks Bani Israel tadi, permintaan mereka tadi sebagai tanda protes. Tanda protes, tanda apa? Tanda jemu. Rasa macam apa kan, macam anak manja, semua dia nak. Aku nak ini, aku nak itu, macam beruk yang dan kita kancil yang tu kan. Semua benda dia nak. Jadi dah makan cili. Lepas tu kemudian tak boleh makan benda lain. Maksudnya dia tak ada sifat, orang kata panggil qanaah. Kita manusia ni diajarkan supaya berpada-pada dengan apa yang ada. Dan bahkan kalau apa yang ada tu dah elok, tak usah sibuk dengan benda lain. Bahkan ini adalah kerunsingan sebenarnya, mendatang kerunsingan. Kalau orang tu kan, dia dah ada kereta dia elok kan, bagus dah, dia sibuk nak kereta baru kan, jadi runsing tak? Runsing lah. Keluar pagi, duit tak cukup. Keluar pagi, duit tak cukup. Runsing. Itu bahaya sebenarnya. Jadi kerunsingan. Jadi diorang ni pula, dalam kisah diorang ni, diorang bukan setakat masalah kerunsingan. Diorang saja nak tunjukkan perangai. Kan tadi suruh buat ini, dia buat A. Suruh tinggal sekian, dia buat sekian. Diorang sentiasa cari jalan perangai dia tadi. Kerana banyak sangat privilege, diorang jadi sikit tidak memuliakan atau orang kata menghormati macam kita dapat orang bagi macam-macam, dan kita diam lah. Kan kita dapat macam orang tu bagi tempat tinggal, bagi sekian, kita macam nak demand lagi ke? If somebody give you, kan datang kita, jomlah di sini, bagi tempat tinggal, dia bagi sekian. Lepas tu, tapi tempat tinggal dia bagi tadi tak ada cerik air. Kita pun telefon, tempat kau bagi aku ni tak ada cerik air, besar lah. Tak ada. Faham tak? Bila orang bagi kita sebagai tanda apa? Tanda terima kasih dan sebagainya, tanda penghargaan. Kita penghargaan kita balik pada dia adalah apa? Tanpa menyoalkan. Kita anggap baik apa yang dia bagi pada kita tu adalah sebagai itulah yang dia bagi, dia terima. Macam sekarang ni Bani Israel dah dapat dah makanan, the best makanan Allah turunkan kan ni setakat ni, turunkan. Tapi dia minta apa tau? Dia kata ala ta'ami wahidin. Dia kata kami tak nak dah makanan yang sama je. Nampak? Itu bukan masalah pilihan, ini mengada-ngada panggil. Too much kan, too much. Sebab seronok sangat kan, minta sebenarnya sikit lupa berkenaan dengan tajuk tu. Salah. Sebenarnya dari segi konsep itu je. Kalau kita kata buat pilihan, choices, kita ambil yang terbaik je. Ambil kurang baik, ya salah lah. Kan, actually memang. Tapi yang kena faham, mulia atau hina manusia tadi, ada juga kadang-kadang itu berdasar pada kedudukan apa yang Allah Ta'ala aturkan. Macam kadang kita zaman kita sekarang ni, artis diagungkan. Buat benda bangang pun orang macam, wah. Faham tak? Kita yang belajar agama ni, mungkinlah kita kata nampak. Tidak. Dia bagi orang biasa tu macam, inilah yang Brad Pitt pakai. Inilah sekian. Faham tak? Itu, okey. Tajuk dia sebab okey, tajuk dia sebab apa tahu? Dalam surah Al-Imran ayat ke-26. Kan? 26. Pemuliaan seseorang, penghinaan seseorang. Erti kata lain, kalau anda tidak dihormati oleh orang, relax. Sebab baca ayat ni. 26 surah. Bukan baca, suruh baca ayat tu. Dengar apa ayat ni kata. Allah nyatakan dalam surah ayat 26 surah Al-Imran. Allah nyatakan, qulillahumma, katakanlah hai Muhammad, Allahumma, ya Allah. Allahumma, ya Allah. Malikal mulk, pemilik atau raja segala kerajaan. Engkau lah raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan pada siapa yang kau kehendaki. Jadi kalau dia kata dapat kuasa, itu maksud dia Allah Ta'ala yang berikan. Maksud dia kalau anda kata dapat kuasa, jangan meroyan. Tahu? Faham kan? Maksud dia katakanlah tak dapat jadi MB ke sebagainya, relax lah. Contohnya kan, actually you can kata try, but if not succeed, relax lah. Janganlah macam apa pasal ni tak nak sokong kata kan. Itu nama dia kan, tak faham lah ni. Sebab kenapa seorang Muslim, seorang mukmin, dia katakanlah masuk pilihan raya ke, masuk apa sekalipun dan sebagainya untuk jawatan, tak dapat ke, apa dapat ke, tak kisah. Dapat tu maksud dia, pasal Allah kata tu'til mulka man tasha, kau beri kerajaan siapa kau nak. Manakala dia katakan penguasaan yang terbesar atas satu kerajaan, penguasaan satu syarikat, ialah penguasaan satu department, ialah, tapi paling besar adalah kerajaan.
Satu kerajaan dikuasai. Jadi kuasa kerajaan itu sendiri pun Allah Ta'ala kata surah kata tu'til mulka man tasha. Kau beri kerajaan pada siapa kau nak. Ha? Macam mana? Bukan taufik. Bukan. Saya faham taufik lah maksud, tapi untuk dapat benda berkenaan. Macam betul taufik tu maksud pengertian tadi, kita cakap orang dengar. Kita kata jom sekian, orang ikut. Kita kata kanan, orang kanan. Kita kiri. Duduk, orang ikut cakap kita. Benda tu Allah Ta'ala yang jadikan. Duit kita ada banyak mana pun takkan boleh membaksa benda tersebut. Seorang kadang ada orang tu, dia suka ikut orang tu kerana bagi duit. Bila orang tak duit, dia tinggalkan. Dan selama mana orang tu ada duit. Duit dia ada tu ketika mana Allah Ta'ala berikan. Bila Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala tarik. Kan jadikan sempit hidup. Ada masa Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni lapang. Ada masa sempit. So kesempitan dan juga kelapangan hidup tadi berdasar kepada aturan Allah Ta'ala. Untuk uji kita, adakah kita bersyukur, adakah kita berdoa. Kalau dapat kesusahan, doa tak pada dia ke melalak dulu, guling-guling marah orang. Dia lah rampas harta aku, dia lah yang menyebabkan aku tak naik pangkat, dia lah. Mana tak? Tak maksud dia, mana Allah Ta'ala beri siapa nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau cabut kerajaan siapa kau nak. Kan anything yang kau tak suka, kau tak nak, kau cabut. Mana yang jatuhkan kerajaan pun Allah Ta'ala. So kalau dia kata macam tu, kalau dia kata Allah Ta'ala tak bagi kerajaan pada seorang tu, janganlah jaga kekuasaan. Relax lah. Siapa yang tak bagi? Allah. Kan? Bila wa tu'izzu man tasha, engkau mulia ni kita nak baca, wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa kau nak. Macam orang tu jadi kan, macam tadilah, dimuliakan, diraikan. Kalau kita kata contoh macam orang tu datang kan, mak kita, bapak kita lebih mulia daripada mana-mana pelakon. Tapi pelakon datang, minta autograf, sebagainya kan. Dia jadi macam hati dia tidak bengkok kan. Jadi yang dia dua part. Satu orang tu lah yang perangai tu. Kedua untuk orang yang diagungkan tadi, dimuliakan tadi. Kalau dia kata orang tak kisah dengan dia kan, dia akan rasa dia manusia biasa. Tapi bila orang asyik sibuk macam bagi privilege pada dia, in the end dia rasa benda tu benda dah kena dapat. Tu dia parking, tempat dia parking. Faham tak? Orang suruh parking sekejap, dia duduk lama-lama. Sebab apa tahu? Sebab dia rasa dia ada keistimewaan. Tak dapat keistimewaan tadi? Saman. Saman. Faham tak? Ini kita kata yang sebenarnya benda ni Allah Ta'ala yang aturkan. Kalau orang tu faham ayat ni, dia keluar kat dunia ni, dia senyum je. Setiap hari dia macam tak dapat, Alhamdulillah. Dapat, Alhamdulillah. Tak dapat pun Alhamdulillah. Dapat pun Alhamdulillah. Tak ada pun Alhamdulillah. Ada pun Alhamdulillah. Sama je. Pasal kita tu pasal privilege tadi, kelebihan tadi Allah Ta'ala berikan bukan untuk menunjukkan bahawa dia sayang sangat pun. Dia bagi pada siapa dia nak, bagi. Jadi dia cuma nak tunjukkan untuk benda tu sebagai ujian. Ujian pada orang tu, ujian pada orang lain. Kita pun pelakon kan. Dia nak minum apa pun bagi orang yang ikut. Kan hari ni saya mandi dekat swimming pool. Air sejuk hari ni. Lepas tu orang pun, ya ke sejuk? Sibuk tanya. Kan? Tak ada kerja lain ke? Kan? Tapi masalahnya ini, akak katanya kan, masalah ini persentage terbesar masyarakat kita macam tu. Budak apa? Mak budak pun ada. Jangan cakap Allah salah badan tu Allah. Tapi cerita dia, wa tuzillu man tasha, kau hina sama kau nak. Whoever yang tidak diberikan perhatian oleh orang tak ada rasa macam nak bagi lebih. Kan? Essentially maksudnya yang tak bagi siapa? Allah tidak bagi. Bukan orang tu, jangan marah dia. Tak dapat, tak ada hal. Senyum, jalan. Don't buang masa kat situ. Okey? Innaka biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, kau ada satu maha berkuasa. Satu kita kata pasal mereka dapat banyak privilege, dia lupa sebenarnya benda tadi adalah Allah Ta'ala berikan bukan kerana apa, tapi untuk ujian saja. Tapi bila manusia terlampau diberikan banyak, dia rasakan benda tadi semua sekali adalah benda Allah Ta'ala bagi sebab sayang. Dan itu masalah dia. Sama istidraj. Sama macam istidraj. Cuma istidraj ni tadi kita kata lebih dahsyat lagi. Tak solat, kaya. Menipu, makin kaya. Kan? Langgar perintah Tuhan, makin sihat. Kan? Minum gogok arak, tak sakit badan pun. Ada orang dia minum alkohol, cepat hati dia jadi heart failure dia mula dia punya kidney tu dia punya liver tu mula rosak. Ada orang dia minum puluhan tahun tak ada benda, sengih je. Itu istidraj. Dia bila sakit je manusia tu cepat, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suruh berhenti. Kalau manusia tu, pasal tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Sajadah kan, Allah Ta'ala kata tentang orang fasik ni. Orang fasik, Allah kata
wa ammal ladzina fasaku, ada orang yang fasik ni, fama wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, kalau mereka nak keluar dari neraka, uidu fiha, mereka kembali dalam neraka, masuk dalam neraka. Wa qila lahum, dikata pada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah azab neraka kamu dengan azab neraka ni dulu kamu dustakan. Okey, ini maksud dia ayat untuk neraka, orang fasik ni, orang akan masuk neraka. Tidur Allah Ta'ala kata apa lepas tu? Falanudhiqannahum minal azabil adna, kami pastikan kenakan mereka, rasakan mereka azab yang rendah. Itu azab yang kecil. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. Kami kenakan mereka azab yang kecil, bukan azab yang besar. Dunal azabil akbar la'allahum, moga-moga mereka yarji'un, patah balik. Sayanglah tu. Sayang dah tu, maksud Allah Ta'ala sayang dah bagi musibah supaya sedar. Allah Ta'ala sayang. Kalau tak nak biarkan kan, dia hanyut, tak terfikir akhirat. Contoh macam sihat semanjang, tak fikir nak mati, dan dia akan sibuk lah pergi jalan ke sini, jalan sana, habiskan duit untuk berkenaan. Tapi bila dia start sakit je, mula dia rasa boleh mati rupanya aku ni, dan dia start untuk infak. Faham tak? So kadang-kadang benda tu jangan pandang buruk. Every time Allah Ta'ala berikan satu benda berkenaan, kita sedih, tapi kita jangan fikirkan benda negatif. Pasal Allah Ta'ala tak pernah beri benda negatif pada kita. Benda negatif tu adalah positif. Positif tu positif lah, mungkin positif negatif, tapi negatif tu bukannya negatif. Pasal Allah Ta'ala, dia sentiasa nakkan kebaikan, dan dia tak pernah zalim pada mana-mana hamba. Okey? Jadi ayat berapa aku pun salah juga. Dia muka surat akhir, surah Sajdah, ayat yang kejap, Nuri macam mana? Ayat 30 21. Waladhiqan azab adna. Ayat 21. Ayat 20 21. 20 21. Actually 20 ada ayat 19 Allah cerita bukan orang beriman. Ayat 20 tu Allah cerita tentang orang fasik yang akan masuk neraka. Tiba-tiba ayat 21 Allah kata, kami kenakan mereka azab yang kecil, bukan azab yang besar. Supaya apa? Mereka kembali semula. Okey, itu yang maksud dia tanda. Jadi macam tu dah kita tahu yang berlaku pada Musa AS. Dia yang berlaku dia adalah dia bagi macam apa, dia hairan kaum dia macam tu. Mana Allah Taala hukum mereka tidak ada kufran mereka dengan nikmat-nikmat diberikan dan persedaan mereka terhadap Allah Taala, dan dengan melayakkan terhadap mereka ni kerendahan pada luaran mereka dan kehinaan pada dalam diri mereka. Luar mereka ni, jadi mereka telah kembali faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka kembali ke murkaan Allah Taala dengan kemurkaan. Mana timpa murka atas murka. Allah Ta'ala murka atas murka. Murka dua kali ganda. Dua kali ganda Allah Ta'ala murka pada mereka. Dan sebab yang menyampaikan mereka kepada kekejian ini, yang teruk ni adalah ada beberapa perkara. Adalah empat perkara yang menyampaikan mereka. Pertama, kufur mereka terhadap ayat-ayat yang tertulis, dan kufur mereka terhadap kurniaan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang nikmat ke atas mereka. Yang kedua, dari perkara-perkara berkenaan pembunuhan. Mereka bunuh para anbiya tanpa kesilapan atau pentakwilan atau kesamaran, maka mereka dengan telah sengaja melakukan dengan bengis dan jenayah kejayaan keji ini. Yang ketiga, mereka penerakaan mereka terhadap perkara terlarang, melampaui perkara-perkara yang diperintahkan, dan penzaliman terhadap diri mereka sendiri, dan kemudian mengakhiri kesalahan mereka dengan pelampauan mereka yang berterusan terhadap manusia. Itu yang ujung yang dikatakan sebagai apa, arahan, apa sebab mereka. Allah kata apa? Kan orang katakan ujung ayat tersebut, orang kata dzalika bi annahum, itu adalah kerana mereka mereka dahulu yakfuruna bi ayatillah, kufur dengan ayat-ayat Allah Taala, wa yaqtulun nabiyina bi ghairil haqq, mereka bunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Dzalika ma asau, itulah kerana mereka apa ni, dahulu apa, menderhaka, wa kanu ya'tadun, mereka melampau ke atas orang lain. Jadi dia ada empat rangkap benda di akhir ayat yang berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan tadi. Jelas? Jelas ya. Kufur dan dahaka. Kufur ni actually tak percaya langsung. Derhaka ni percaya tapi langgar. Dari bila so kenapa macam bila kita kata ada orang tu tak percaya. Satu, tak ada tak dia percaya tapi lawan.
Lawan. Percaya dan lawan. Itu masalah dia dua. Sebab kenapa bila kita kata macam orang-orang yang Kristian dipanggil sebagai dal. Tapi orang-orang Yahudi dipanggil apa? Maghdubi alaihim. Kenapa maghdubi alaihim? Pasal mereka tahu kebenaran, kenal kebenaran, lawan kebenaran. Neraka. Ada pun beza dengan orang yang tak percaya langsung. Tak percaya langsung, tak nak percaya. Itu lain. Itu panggil kufur. Ada kafir. Jadi ini pun asi lah, maksiat. Adalah orang yang percaya tapi langgar. Itu sebab kita kata orang Muslim, yang Muslim, mukmin ni, kalau dia kata lawan, dia panggil asi atau fasik. Okay, bukannya sebagai orang yang kafir. Jelas? Ya. Okey, nanti sini. Kita sambung kemudian. Lepas ni insya-Allah kita akan ada kuliah khas Ustaz Halim Hassan, itu berkaitan konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.